Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah para a'immah di masjid yang mulia ini, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Serambi Ilmu Online bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti dalam pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Imamuna Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimallah, meninggal tahun 505 Hijriah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Ayyuhal Walad, yang mana pada waktu ini kita berada pada pembahasan tentang syarat-syarat guru atau syarat syekh murabbi yang pernah kita sebutkan pada minggu lepas. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, muallif berkata, qala muallifur rahimahullah, wa syartu asy-syaikhi alladhi yasluhu ay yakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yakuna aliman la anna kulla alimin yasluhu lahu. Yang bermaksud syarah syekh atau syarat seorang guru, seorang syekh murabbi yang kita sebutkan pada minggu lepas tentang guru mursyid ini, yang layak untuk menjadi naib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengganti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayyakuna aliman. Syarat pertama, dia kena alim. Kena alim dalam ilmu agama tentunya. Ayyakuna aliman la anna kulla alimin yasluhu lahu. Tapi kena ingat, tidak semua orang alim layak untuk jadi guru mursyid. Sebab itu di dalam ilmu tariqah kita membahagi bahawa guru ini ada dua. Satu dipanggil dengan guru taklim. Contohnya kita pergi sekolah nak belajar menulis, belajar membaca. Itu guru taklim. Guru yang memberi kita pengajian ilmu. Pengajian membaca, menulis, mengira dan lain-lain. Yang kedua adalah syekhut tarbiyah atau guru tarbiyah. Guru mursyid. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Guru yang membimbing perjalanan rohani seorang murid. Apabila seorang itu sedang berjalan untuk berusaha membersihkan diri dia dari segala perkara-perkara yang penyakit-penyakit hati dan lain-lain, maka guru mursyid inilah yang mengatakan engkau layak atau tidak layak. Kau kena bersihkan dengan cara macam ni. Apa zikir yang kau kena buat? Apa wirid yang kau kena buat? Apakah amalan yang kau kena buat? Ditegur, okey, saya nak pergi ni, tak payah pergi, duduk sini. Misalnya. Ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan tarbiyah rohani. Ini dipanggil dengan guru mursyid. Dan dia, syarat pertama dia kena alim. Tapi tak semua orang yang alim layak untuk menjadi guru mursyid, kerana dia juga memerlukan pengalaman yang banyak, yang lama. Dia kena pernah mengalami tajribah ar-ruhaniyah atau tajribah ruhiyah. Dia kena juga apa yang dipanggil dengan memiliki atau pengalaman bagaimana dia ingin, dia belajar macam mana dia membimbing seorang murid sebagai guru yang merupakan guru mursyid. Dia kena tahu cara bimbing. Yang ini tidak dapatkan melain daripada gurunya yang juga guru mursyid, yang mana disampai gurunya kepada guru mursyid yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana silsilah ilmu itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang dimaksud tuan-tuan dan puan-puan di dalam ilmu tarekat atau di dalam ilmu tariqah, at-turuq as-sufiyah atau dipanggil dengan at-tariqah at-tariqah as-sufiyah, maka dia ada dipanggil dengan mursyid, dan mursyid itu kena ada silsilah tarekat yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam erti dia sambung keilmuan tarbiyah dia sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Azhar kita, iaitu Syekh Abdul Halim Mahmud, yang mana Syekh Abdul Halim Mahmud menjelaskan bahawa silsilah ilmu sangat penting di dalam adalah sebagai kelayakan seorang guru mursyid. Ini. Wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi. Sekarang aku menjelaskan kepada kamu sebahagian tanda-tandanya. Ala sabilil ijmal, dalam bentuk ijmal. Ijmal itu berarti global lah. Secara ijmal sahaja, secara global sahaja. Hatta la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyidun. Sampai tak semua orang yang nak ngaku dia mursyid bahawa dia itu mursyid. Jadi sampai tak semua orang akan mengaku. Lebih kurang macam itulah terjemah dia. Sampai tak semua orang akan mengaku dia itu mursyid. Hari ini banyak orang tak ada kelayakan. Baca kitab Arab tak reti. Baca kitab-kitab tasawuf tak reti. Lepas tu mengaku saya guru mursyid. Saya dah ambil ilmu dari guru mursyid. Inilah menyebabkan terjadinya penyelewengan di dalam tarekat-tarekat tasawuf ketika ada orang yang tidak layak untuk menjadi guru mursyid lalu mengaku menjadi guru mursyid. Ini di sini tempatnya. Sebab itu mursyid dia memerlukan kepada apa? Ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir adalah seperti ilmu nahwu, saraf, fiqh, aqidah, tasawuf, ilmu hadis, ilmu Quran dan lain-lain. Ilmu dia kena lengkap. Dan ilmu yang dipanggil ilmu batin, iaitu ilmu bagaimana membersihkan rohani, tasawuf, zikir, suluk dan berbagai amalan-amalan untuk melatih bagaimana caranya untuk membersihkan jiwa dia. Dan setelah jiwa dia bersih, dia membantu orang lain untuk membersih jiwa dia. Itulah tujuan tariqah at-tasawuf sebenarnya. Fanaqulu, maka aku kata, huwa man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jahi. Dia adalah orang yang berpaling daripada cinta dunia dan cinta pangkat. Itu kena. Syarat pertama, dia kena benci dunia dan benci pangkat. Kalau dia masih mencari pangkat, dia tidak layak untuk menjadi guru mursyid. Kalau dia masih mencari dunia, berarti dia tidak layak menjadi guru mursyid. Dia kena berpaling daripada cinta dunia dan cinta pangkat sepenuh-penuhnya, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud sepenuh-penuhnya, berarti dia betul-betul tidak ada lagi terikat dengan cinta dunia dan cinta pangkat. Dia tak boleh. Tak boleh ada keterikatan dengan dunia dan pangkat. Dia murni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni kerana akhirat. Dia inilah kalau diibaratkan oleh Syekh Amin Al-Qurdi di dalam Tanwirul Qulub, ketika diberi batu bagi dia emas. Ketika diberi emas bagi dia batu. Dia tak kisah dengan emas tu, dia tak kisah. Berarti saya dan tuan-tuan, puan-puan, banyak asatizah, rata-rata kita ini belum sampai derajat itu. Kerana derajat itu sangat tinggi dan susah. Akan tetapi bukan berarti kita menafikan secara total. Tidak ada. Mungkin masih ada di dunia ini guru-guru yang seperti itu. Yang mana saya sendiri, pengalaman hidup saya bertemu beberapa orang yang seperti ini. Seperti salah seorang guru saya, nama dia Kiai Hanan Maksum di Indonesia, di Kewagian. Dia memang tak peduli tentang harta. Dia dulu tu dia tak ada kereta pun, dia naik becak sahaja. Pergi mana-mana naik becak. Murid dia yang belikan kereta dan bagi dia kereta kerana kesian dengan dia naik becak. Hanya seperti itu. Apakah hari ini masih ada guru seperti itu di negara kita, di Malaysia? Ini contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan. Susah. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam.
Dan syarat kedua, dia mestilah benar-benar telah mengikut. Jadi dia dah mengaji ilmu tariqah, ilmu tasawuf li syakhsin basirin, pada seseorang yang juga basir, yang juga tahu, yang juga dah melihat dengan kacamata hati. Bukan mata zahir, tapi mata hati. Melihat sesuatu dengan ma wara' dzalika, sesuatu yang berada di sebaliknya, atau dilihat dengan satu hikmah di sebaliknya. Yatasalsalu mutaba'atuhu, yang mana ikutan dia, tatabuk tadi, sampai terus menerus kepada Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Guru mursyid tersebut kena ada pertalian, persambungan sanad ilmu tasawuf sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipanggil di dalam ilmu tariqah. Kalau kita belajar dalam tasawuf, dia ada banyak jalur tarikat. Ada tariqah Naqsyabandiyah, ada tariqah Qadiriyah, ada tariqah Syafiriyah, ada tariqah Mujaddidiyah, ada tariqah Khalidiyah, ada tariqah Bushishiyah, ada banyak jenis tariqah. At-tariqah At-Tijaniyah, at-tariqah Ahmadiyah, Idrisiyah. Banyak sangat jalur dia yang banyak. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW bersumpah dengan berbagai para sahabat dan berpecah-pecah, iaitu daripada murid-murid ini semakin banyak dan banyaklah tariqah-tariqah tersebut. Mungkin ada tariqah yang sahihah, lalu datang orang yang sengaja merosak tarikat tersebut, yang menjadikan tarikat itu kurang benar daripada jalan yang sebenar. Akan tapi kalau gurunya itu, mursyidnya itu sambung pertalian antara satu tariqah dengan tariqah, yang gurunya yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW, dipanggil dengan silsilah zahabiyah, iaitu dipanggil dengan rantaian emas, golden chain. Maka dia telah menetapi syarat yang kedua. Berarti syarat yang pertama kena orang yang alim. Syarat yang kedua, dia kena betul-betul berpaling daripada cinta dunia dan cinta pangkat. Syarat yang ketiga, dia kena memiliki sanad yang sahih. Lalu ustaz, macam mana kita nak tahu sanad dia sahih ke tidak? Sebab itulah contoh dia di sebuah negeri yang memiliki, satu-satunya negeri yang memiliki jilsah turuk sufiyah, iaitu negeri-negeri 9. Yang mana di negeri 9 ini di negeri 9 ini ada pakar-pakar ilmu tariqah yang duduk di dalam kaunsil tarikat, dipanggil dengan jilsah turuk sufiyah. Mereka ini tahu sejarah tarikat, mereka ada kitab-kitab tarikat dan mereka membaca semua kitab-kitab tariqah. Mereka menelusuri sanad-sanad ilmu. Maka apabila ada orang kata dia ini guru mursyid, maka dibawalah sanadnya, mereka akan mengkaji apakah sanadnya bersambung, dan kalau benar maka dia akan dilegalkan dan akan dicapkan dan akan dianggap bahawa ini adalah tariqah muktabarah yang diperboleh atau dipersetujui untuk diamalkan di negeri tersebut, iaitu di negeri 9 misalnya dia. Sebab itu dipanggil dengan negeri 9 Darul Khusus. Jadi dia ada cara dia khusus yang berbeza dengan negeri-negeri yang lain. Dan ini contoh untuk mengiktiraf sesebuah tariqah tersebut. Syarat yang selanjutnya, ilmu. Benci dunia. Ada silsilah yang bersambung. Syarat yang selanjutnya adalah wa kana muhsinan riyadata nafsihi min qillatil aqli wasyurbi wal qawli wan naumi wa kathratis salati was sadaqati was saumi. Dan dia kena apa? Wa kana muhsinan, dia betul-betul elok dan memperelok riyadatan nafsihi, untuk mengajar diri dia ini, untuk mengolah diri dia, olahraga dia. Bukan olahraga sports, bukan lari, bukan berjoging, bukan main badminton, bukan. Tapi olahraga diri ini berarti dia berusaha untuk melawan nafsu dia. Dia berusaha untuk membersihkan nafsunya. Dia berusaha untuk mengurangkan kesenangan duniawi dia, kesenangan diri dia. Seperti apa? Min qillatil aqli. Jadi makan tak payah banyak, makan sikit. Kalau suka makan nasi, dia tinggalkan nasi. Suka makan daging,
Ditinggalkan daging, maybe makan sikit je. Biasanya lauk 4, jadikan 1 saja lauk dia. Misalnya ini riyadatun nafsi. Ini yang dia sebutkan dengan min qillatil akli wasyurbi, dan juga kurangkan minum. Biasanya minum semua jenis jus lah, teh lah, kopi lah, semua dikebeh. Semua habis dia sikat. Misalan dia. Tapi bila dia masuk di dalam jalan tasawuf ini, maka dia kalau minum air putih je lah. Contoh dia tinggallah yang manis-manis, tinggallah yang sedap-sedap. Semua jenama-jenama yang berkarbonat dan lain-lain ditinggalkan semuanya. Dia suka makanan, suka buat, suka pergi, suka berjalan, dia tinggalkan. Dia fokus duduk rumah, berwirid, berzikir. Dia baca buku, baca kitab misalnya. Wal qawli wan naumi. Suka cakap. Macam saya ni suka cakap. Ini pun kena tutup mulut. Tak boleh cakap dah, kurangkan bercakap. Cakap apa yang baik sahaja. Cakap apa yang perlu sahaja. Rasulullah SAW bersabda, kalau seorang itu tak boleh cakap yang baik, maka diamlah. Falyasmut, maka diamlah. Itu lebih baik. Diam. Kerana apa? Puasa makan itu mudah. Puasa minum itu mudah. Puasa cakap, itu paling susah. Itu paling susah. Wan naumi, dan tidur. Biasanya tidur 1 hari 1 malam 8 jam, Ustaz. Saya bagi tahu tak. Kita tidur kalau boleh 4 jam dah cukup, 5 jam dah cukup. Doktor kata kurang sehat. Saya bagi tahu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia malamnya dibahagi 3. Malam dia dibahagi 3. Kalau 8 jam malam berarti apa? Berarti dibahagi 3, tuan-tuan. Boleh kita kata 1/3 dia tidur, 1/3 dia belajar, 1/3 dia ibadah. Berarti berapa jam memang Imam Syafi'i tidur? 3 jam kot satu malam. 3 jam sahaja. Kita pada hari ini tidur, Masya Allah. Dari muda pukul 10 berdengkur sampai tertinggal subuh. Ada yang tidur pukul 2 sampai pukul 10. Subuh pun lepas. Ini tak boleh. Wa kasratis salati, dan memperbanyak solat, memperbanyak sedekah, memperbanyak wasadaqati wasaumi, dan memperbanyak puasa. Ini dia, memperbanyak solat, sedekah dan berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wa hadirat hafizakumullah. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima. Syarat yang kelima, wa kana bi mutaba'ati Syekh Al-Basiri ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu siratan. Iaitu apa? Dia mestilah mengikut seorang guru yang betul-betul ada mata hati, ja'ilan, yang menjadikan mahasinal akhlaqi, iaitu kebaikan akhlak pada dirinya, lahu pada dirinya, sebagai contoh perjalanan sirah yang dia ikuti. Berarti guru yang dia tuntut tu kena betul-betul bukan hanya ada sanad, tapi juga seorang guru yang juga memperbaik akhlak dia, yang akhlak dia sangat terpuji. Ini maksudnya. Tasabri, seperti sabar. Wasyukri, bersyukur. Dia kena ada sabar, kena ada syukur. Kena ada sifat sabar dan bersyukur. Wat tawakkuli wal yakini, bertawakal dan yakin. Dia kena guru yang boleh tawakal dan yakin, bukan guru yang terikat dengan urusan duniawi. Dengan urusan duniawi, bukan. Dia guru yang betul-betul dah apa? Betul-betul dah yakin, tak ada masalah, jalannya. Yang penting aku dekatkan yang benar, jalan. Dia dah tak ada nak ragu-ragu ke apa, tak ada. Wasakhawati wal qanaati, sakhawah dan qanaah. Dia adalah seorang yang menerima apa yang terjadi, menerima, lapang dada, tak ada masalah. Qanaah, Allah bagi aku banyak ni, alhamdulillah. Allah bagi aku banyak ni, alhamdulillah. Allah bagi banyak ni, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Ini wa tuma'ninatin nafsi, tuma'ninah nafsi, apa, jiwa dia itu tuma'ninah, tenang, tak susah, tak pening, tak menjadikan hamba pada urusan dunia. Orang yang banyak harta dan sayang harta dia, takut harta dia hilang. Ini saya bagi contoh. Orang yang tak ada apa, orang yang ada pangkat
sayang dengan pangkat dia, takut. Contoh dia ada jawatan jadi presiden misalnya. Presiden bagi sebuah negara. Takut untuk jawatan dia tu hilang. Takut. Jadi dia pastikan mana-mana ada orang yang ada kesempatan untuk dapat pengaruh, kita jatuhkan dia. Ini contoh dia. Ini dia kena tuma'ninatin nafsi. Orang yang cinta dengan apa? Cinta dengan tadi jawatan, cinta dengan harta, cinta dengan isteri-isteri dia atau cinta dengan girlfriend dia. Misalnya dia takut hilang sehingga kamu jadi hamba bagi isteri dia yang cantik tadi. Jadi hamba dalam erti apa? Dalam erti dia akan melakukan apa saja walaupun melanggar syariat demi supaya dia tak hilang orang yang dia cintai. Kalau Allah nak tarik, Allah tarik. Tiba-tiba langgar, meninggal dunia, jangan sampai dia duduk kat kubur tunggu isteri dia naik keluar balik. Tak boleh. Dia kena tuma'ninatin nafsi. Wal hilmi wat tawadu'i. Dia kena sifat hilmi, lembut, wat tawadu' dan tawadu'. Ni guru yang benar, dia tawadu'. Dia rendah hati. Dia sabar. Dia tak ada bermewahan dengan urusan duniawi. Tapi dia adalah seorang yang rendah hati, tawadu'. Wal ilmi wasidqi. Berilmu dan jujur. Ni susah ni. Betul tuan-tuan. Ilmu dan jujur dengan ilmu dia. Ini wasidqi wal hayai, dan memiliki sifat pemalu. Malulah. Tak naklah, malulah nak minta, malulah nak buat, malulah nak perlu kepada perkara tersebut. Ini baru dipanggil dengan guru mursyid. Wal wafai. Dia bagi apa yang perlu dibagi, tak kisah. Yang minta ditunaikan. Wal waqari was sukuni, dan diam dan memiliki, iaitu apa? Memiliki ketenangan, wa ta'anni, dan fokus, wa amthaliha, dan sejenis-jenisnya. Ini adalah guru kita. Dia kena ikut seperti guru dia yang memiliki sifat ini. Kalau dia cukup 5 syarat yang Imam Ghazali sebut, fahuwa idzan nur, maka dia pada ketika ini adalah seperti nur. Seperti nur min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cahaya daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggilkan sebagai nur. Yang dipanggil dengan nur Muhammadi, inilah dia. Yang mana nur Muhammadi itu turun menurun dari guru-guru mursyid sampai kepada dia sebagai guru mursyid hari ini. Seperti cahaya kenabian. Yasluhu al-iktida'u bihi, yang patut untuk kita ikuti dia, patut untuk kita berjalan dengan jalan dia. Lakin wujudan mislihi nadirun, tapi kau kena tahu kewujudan orang seperti ini nadir. Sebab itulah Syekh Ramadan Al-Buti kata, aku tak jumpa di zaman ini seorang guru mursyid, aku tak jumpa. Bukan berarti dia nafikan dah tak ada guru mursyid. Tak ada guru mursyid dinisbatilahu bagi dia. Kerana apa? Dialah guru mursyid yang seperti itu. Kerana dia dah hebat. Akan tapi orang yang seperti kita, seperti saya, seperti ini, kita memerlukan guru mursyid. Dan saya kata, masih ada guru mursyid yang sesuai dengan taraf kita. Yang untuk bertemu dengan 5 syarat ini sangat nadirun, sangat jarang dijumpai. A'azzuh, dan dia lebih jarang, lebih very rare dan lebih mulia min kibritil ahmari, daripada belerang merah, the red sulfur. Ini yang dipanggil dengan red sulfur. Kerana apa? Belerang merah ini adalah satu belerang yang sangat jarang ditemui. Sangat jarang untuk ditemui. Maka guru mursyid seperti ini boleh dianggap seperti belerang merah. Wa man sa'adatuhu sa'adatu fawajada shaykhan kama dzakarna wa qabilahu asy-syaykhu fayambahi ay yahtarimahu zahiran wa batinan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, ketika mana seseorang itu telah dibantu dengan kebahagiaan, iaitu Allah SWT yang memberikan dia, Allah grant him happiness in this world. Allah grant him happiness.
Fawajada syaikhan by meeting this syekh, dengan menemui guru yang seperti yang disebutkan Imam Ghazali ini, kibrit ahmar ini, kama zakarna, seperti yang telah aku sebutkan. Wa qabilahu asy-syaikhu, dan syekh telah menerima dia. Syekh pun menerima dia sebagai murid. Syekh angkat dia sebagai murid. Jadi bukan hanya bertemu, dan guru tersebut menerima dia. Jadi nak khabar dah, tak semua guru mursyid mudah menerima murid. Dan ini memang ada di dalam tradisi ilmu. Tidak mudah seorang guru untuk menerima murid. Wa qabilahu asy-syaikhu fayambaghi an yahtarimahu zahiran wa batinan. Maka dalam keadaan ini wajiblah untuk dia menghormati guru dia tadi, zahiran dan batinan, secara zahir dan batin. Jadi bila kita dah menerima seseorang sebagai guru kita, kita kena ada adab-adab bersama guru kita. Kita kena menghormati dia secara zahir dan batin. Sebab itu, kalau di pondok-pondok, kita masuk di pondok, kena ada kitab seperti kitab Ta'limul Muta'allim. Itu menjelaskan adab-adab guru dengan murid, murid dengan guru, yang ditunjukkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Macam mana nak buatnya, macam mana adab tu. Dalam ilmu tariqah juga ada kitab khusus seperti kitab ini, dan kitab-kitab lain dalam ilmu tariqah dipanggil Adabus Sulukil Murid misalnya dia. Adab-adab seorang murid, Adabul Syaikhi Ma'al Murid, dan lain-lain. Dan ini tersebut dalam kitab-kitab tasawuf yang terkenal ulama-ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, seperti Imam Syahrawardi dalam Awariful Awarif, seperti dalam kitab-kitab seperti kitab Abu Haris Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, dan kitab-kitab tasawuf yang banyak. Yang dahulu-dahulu, Risalah Al-Qushairiyah juga. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan, amma ihtiramul zahir, adapun memuliakan secara zahir, fahuwa alla yujadilahu, iaitu jangan dia berdebat dengan guru dia. Ini dah angkat guru, guru cakap dia nak debat, nak gaduh dengan guru. Ini syekh, ini syekh tak betul ni syekh, ini syekh macam ni je syekh. Ni tengah dengan syekh dia nak debat dengan syekh dia, apa kena, tak boleh, kena patuh, ikut. Ini adalah suhbah yang betul. Alla yujadilahu, secara zahir jangan debat dengan dia. Wala yashtaghila bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin wa in 'alima khata'ahu. Janganlah dia menyibukkan diri dia dengan menjadikan hujjah, untuk berhujjah, untuk berbalah dengan guru dia pada setiap masalah. Dengar dan patuh saja. Ada yang tanya, Ustaz, ini ta'assub macam menjadikan guru seperti Tuhan, Ustaz. Tak boleh nak diargue. Dah macam Nabi maksum. Bukan macam tu. Bab ilmu. Tapi apabila dalam perjalanan rohani untuk membersihkan jiwa, maka kita jangan, don't argue. Dalam bab rohani ni kita kata muamalah rohaniyah. Bil ihtijaj, nak jadikan sebagai hujah untuk nak berbalah lah, lebih kurang. Berbalah dengan guru dalam bab ini. Fi kulli mas'alatin, pada setiap masalah, tak boleh. Wa in 'alima khata'ahu, walaupun dia tahu mungkin guru dia tersalah. Guru dia anggap macam ni, guru dia cakap kau buat macam ni, tak payah nak argue, buat je. Walaupun ni salah ni, okeylah bawa je lah. Contoh dia bawa kereta. Salah ni. Guru pun kata, salah, terbalik. Mesti, apalah guru aku ni bodoh betul lah, contoh ni. Ini tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Dia tengah belajar untuk mengurus hati dia, kan. Kita kena ingat. Inilah tasawuf. Belajar untuk tazkiyatun nafsi. Untuk membuang penyakit jiwa. Wala yulqiya baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada'is salat. Wala yulqiya, dan janganlah dia melemparkan di depannya sajjadatahu, iaitu buat jangan, tak payah. Illa waqta ada'is salat, kecuali waktu nak menunaikan solat. Seolah-olah nak tunjuk pada guru dia, solatlah kau. Tak payahlah, jangan. Ini maksud dia, jangan. Fa'idha faragha, bila dia habis solat, yarfa'uha, dia kena angkatkan sejadah dia. Jadi seorang murid, dia seperti khadim kepada gurunya.
Ibarat kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Iaitu apa? Orang yang mengajarkan aku satu huruf, maka harga dia seperti 1000 dinar. Macam tu tuan-tuan, ilmu tersebut. Dan apabila dibimbing oleh gurunya, maka dia mencintai gurunya dan berkhidmat kepada guru. Berkhidmat. Wala yukthira an-nawafil as-salati bihadaratihi. Dan jangan seorang murid sengaja nak solat sunat banyak-banyak di depan guru sebab nak memperlambatkan guru. Wa ya'mala ma ya'muruhu asy-syaikh, dan dia kena beramal dengan apa yang syekh perintahkan minal amali, dari segi amalan, bi qadri wus'ihi, dengan kemampuan dia, wa taqatihi, dan dengan kemampuan dia, kesiapan dia. Maksud dia apa? Syekh kata, wirid kau 10,000. 10,000 zikir Allah, Allah, Allah. Maka dia ikutlah zikir Allah, 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 Allah. Jangan pula dia argue. Buat apa nak kena ada wirid ni, Syekh? Mana boleh zikir Allah, Allah, Allah? Ni bid'ah, Rasul tak pernah buat. Tak boleh. Satu tak payah cakap, kerana guru dia cakap kena patuh. Bukan sahaja itu. Bagi guru dia dah ada ilmu lah. Dia dah tahu apa hujah untuk zikir isim fard, isim mufrad. Kita dah ada pembahasan dia. Itu ranah dalam pembahasan ilmiah. Itu bukan urusan tuan-tuan, itu bukan urusan murid. Itu urusan guru. Dia dah berhujah dengan golongan-golongan yang duk bid'ahkan orang berzikir Allah, Allah, Allah. Ada berapa banyak hujah-hujah dalil yang telah disebutkan dalam kitab-kitab. Bukan hari ini, kitab dahulu dah sebutkan hujah-hujah tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah sedikit sebanyak daripada ihtiram secara zahir. Wa amma ihtiramul batin. Sedangkan ihtiram iaitu memuliakan dari segi batin. Fahuwa anna kullama yasma'u minasyaihi wa yaqbalu minhu fi zahir la yunkiruhu fil batin. Iaitu apa? Segala-segala sesuatu yang dia dengarkan daripada gurunya dan yang dia terima daripada gurunya secara zahir, jangan sekali-kali dia mengingkarinya di dalam batin. Jangan dia buat secara zahir, hati dia tak sukalah Syekh ni. Ada kesuruh aku wirid dengan macam ni. Ini tak ada dalam Quran Sunnah ni. Aku cari dah, baca, aku dah browse guna Syamilah, Maktabah Syamilah dalam Google. Google kata tak ada zikir Allah, Allah, Allah. Misalnya dia ingkar, la yunkiruhu fil batin. Dia tidak boleh ingkar dalam hal batin. Kerana apa? Bagaimana dia ingin mendapat fawaid, faidah, sohbah tadi kepada murid dia. Macam mana guru dengan murid tadi? Bila guru memberi sohbah ilmu tadi kepada murid dia justru hati tak tenang. Tak ada tumakninatun nafsi, tapi dia nak memberontak aja. Ini bid'ah ni. Tok guru aku bid'ah. Dah dengan aku tok guru, lepas bid'ahkan lagi. Ini contoh ni. Ini dia kata la yunkiruhu fil batin. Dia tidak boleh mengingkarinya di dalam batin. La fi'lan, tidak boleh dalam bentuk perbuatan. Wala qawlan, tidak juga dalam bentuk ucapan. Jadi guru dia yang dia cakap, apa guru dia cakap, apa guru dia buat, jangan dia ingkar di dalam batin dia. Sama Allah Ta'ala ikut, dan bahasa Jawa kita panggil legowo, buka dan terima. Li'alla yattasima bin nifaqi, supaya apa? Dia tak terikat, tertipu dengan nama yang dipanggil dengan nifaq. Nifaq ini munafik. Jadi depan guru macam baik, Syekh ni syekh aku. Tapi di belakang, apa Syekh ni tak alim, tak ada ilmu. So kalau macam ni, kalaulah saya sebagai guru ada murid macam ni, memang saya kata wassalam, tak payahlah jadi murid aku. Cari guru yang lain. Tapi cari guru yang lain. Tak, aku ni memang tak alim. Aku ni memang tak ada ilmu. Buat apa kau nak bersama aku? Pergilah cari yang lain. Guru akan rasa macam tu. Tak payahlah jadikan aku guru. Kita hidup di zaman ni semua nak, Ustaz, saya nak berguru dengan Ustaz. Saya boleh tak pergi mana-mana Ustaz. Ustaz ni guru saya. Guru saya Dr. Aiman. Mana-mana duk sebut. Tapi bila ada je tidak suka, tidak tenang di hati, tidak berkenan di hati, kena tegur, tak suka, tak puas hati,
Maka apa yang terjadi? Apalah ni, dia fulan ni tak baiklah, fulan ni tak ada ilmu lah, fulan ni jahil lah, fulan ni apa sombong lah, fulan ni keluar benda tu dari depan. Dah Ustaz, apa khabar Ustaz? Ustaz baik ni. Oh, tapi kat belakang apalah ni tak ada, tak alim lah ni. Macam tu dia. Ini yang Imam Ghazali sebut. Yattasima bin nifaq. Lam li'alla yattasima bin nifaq, supaya dia tak kena dengan penyakit nifaq, munafik. Wa illam yastati yatruk suhbatahu. Kalau dia dah tak mampu, tinggalkanlah suhbah, tak payah cakap tanya. Okey, maaflah, saya tak boleh ikut Syekh. Cara saya mungkin beza Syekh. Syekh lain, saya tak tenang dan saya tak boleh, saya tak kuat untuk ikut Syekh. Lu bahasa paling mudah lah. Dan yatruk suhbatahu ila aywafiqa, sampailah sesuai batin zahirahu, sampai batin dan zahir itu sesuai, baru boleh dia suhbah. Kalau tak, tinggalkan. So kan tak susah. Dia tak mengata Tok Guru. Ni saya kata, dia tak mengata Tok Guru, apa gunanya? So ni faham. Ini bukan kalam saya, hadirin wa hadirat. Saya hanya membaca kitab ni, kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Saya hanya membacanya sahaja, tidak lebih, tidak kurang. Boleh faham ni? Boleh faham ni? Jadi saya hanya terjemah, baca dan saya terjemahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kalam saya. Jangan cakap Ustaz Aiman ni buat bid'ah. Ini Imam Ghazali sebut. Lainlah kalau tuan-tuan nak kata Imam Ghazali itu ahli bid'ah. Kalau macam tu, saya angkat tangan lah. Saya surrender. Sebab apa? Sebab Imam Al-Ghazali itu hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Kalau tak suka Imam Ghazali dan sesatkan Imam Ghazali, maka kita dah lain mazhab lah. Macam golongan Syiah. Nak buat macam mana? Kita tolak. Wa ayyahtariza an mujalasati sahibis su'i, dan dia kenalah menjaga dirinya daripada berduduk bersama dengan sahibis su', orang-orang yang berbuat perbuatan yang buruk. Sebab tu jauhilah orang-orang yang kecil ni, jauh, jangan dekat. Kecuali kalau Tok Syekh tu dah berdakwah, contohnya dia ada dekat masjid, atau dia jalan, dia di jalan pergi mana ke misalan dia, tiba-tiba di tengah tu ada orang suk datang dan memohon untuk membersihkan hati dia. Ini kenalah lain. Contohnya budak-budak nakal tiba-tiba sedar, dia bagi nasihat. Tak apalah, ini mujalatasi sahibis su'i, sengaja duduk bersama orang-orang yang kecil. Ini tak boleh. Liyaqsura wilayatasy syayatin. Kerana apa? Kerana apa? kerana dekatnya kekuasaan syaitan-syaitan, wilayatasy syayatinil jinni, syaitan-syaitan jin dan manusia, wal insi min sihni qalbihi, dari apa? Piringan hati dia, fayusaffa an lawthi syaitan, supaya dia dibersihkan daripada kotoran syaitan. Jadi apa? Dia takut kalau dia bersama dengan golongan-golongan yang syaitan ini, hati dia akan kotor. Kalau hati dia kotor, kalau hati dia ternodai, maka dikhawatirkan, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah keburukan, tuan-tuan. Dia akan buat benda yang tak baik. Dia akan buat benda yang kecil. Dia akan buat benda-benda yang semakin lama semakin hitam. Sebab itu dia kena menjauhi diri dia daripada duduk bersama golongan-golongan yang keji. Wa ala kulli halin ay yakhtara al-faqra 'ala al-ghina. Dalam mana-mana keadaan dia kena memilih kemiskinan daripada kekayaan. Lebih-lebih baik dia itu memilih kemiskinan daripada kekayaan. Dia tak peduli dengan harta. Dia duduk dengan seadanya. Yakhtara al-faqra 'ala al-ghina. Suma'lam, lalu ketahuilah kamu, anna tasawufa, bahawa sesungguhnya tasawuf, lahu khoslatani, baginya ada dua sifat. Al-istiqamatu was-sukunu anil khalqi. Yang pertama adalah istiqamah. Sebab itu saya selalu sebut, tasawuf ini dia terbina pada dua sifat yang utama. Yang pertama istiqamah.
Seperti yang disebut oleh siapa Imam Ibn Sakri. In sabatat lin nafsil istiqamah fatilka lil abadi hiyal karamah. In sabatat, kalau tetap fi nafsi pada jiwa istiqamah, in sabatat lin nafsil istiqamah fatilka lil abdi hiyal karamah, maka perkara itu bagi seorang hamba itu adalah karamah. Imam Ghazali kata tasawuf ada dua sifat. Yang pertama istiqamah. Istiqamah ini konsistensi, tegas, berada pada jalan yang lurus dan secara lama-lama. Yang kedua wasukunu anil khalq, iaitu apa? Iaitu dia kena dalam keadaan tenang jiwa dia. Tenang jiwa dia dalam apa, khuluki dengan akhlak tersebut. Faman istaqama, barang siapa yang istiqamah, wa ahsana khuluqahu, dan memperelok akhlaknya, binasi dengan manusia yang lain, wa amalahum bil hilmi, dan bermuamalah dengan mereka dengan lemah lembut, fahuwa sufiyun, maka inilah namanya sufi. Berarti dia kena ada ketenangan dalam akhlaknya, dan dia kena cakap dengan manusia dengan pelan, dengan halus, dan inilah sufi. Sufi yang sebenarnya susah, tuan-tuan dan puan-puan. Susah sangat kita pada hari ini. Wal istiqamatu hiya ayyufdiya. Istiqamah itu adalah ayyufdiya hadzan nafsihi li nafsihi. Iaitu apa? Dia membersihkan segala bahagian jiwanya pada jiwa. Lawan jiwa dia, tegaskan pada jiwa dia pada satu perkara tersebut. Wa husnul khuluqi bin nasi, adapun melakukan kebaikan, baiknya akhlak pada manusia, huwa alla tahmila an-nasa ala muradi nafsika, untuk tidak engkau menjadikan manusia orang lain ala muradi nafsika, sesuai dengan kehendak jiwa engkau. Nah, ini kesalahan, iaitu engkau tak boleh jadikan manusia untuk ikut apa yang kau nak. Jadi kita kena tahu orang lain ada kehendak dia. Buat apa kita nak paksa orang lain ikut dia? Tak boleh. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim, malah engkau kena tanggungan diri engkau pada kehendak mereka. Malam yukhalifu syar'a, selagi tidak melanggar selagi tidak melanggar syarak. Astagfirullahaladzim. Okey, boleh faham? Selagi tidak langgar syarak. Jadi kita jangan ego untuk ikut apa kehendak orang. Bukan kehendak orang. Kita jangan ego untuk buat orang ikut kepada diri kita. Tapi kita lah kena tundukkan jiwa kita untuk ikut mereka selagi tidak melanggar syarak. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyati wa hiya salasatu asya'a. Lalu sesungguhnya engkau apabila bertanya kepadaku tentang ubudiyah, tentang sifat keibadahan, sovereignty, bahasa Inggeris sovereignty, atau ubudiyah bagaimana perhambaan seseorang itu kepada Allah, wahiyya salah satu asya'a, maka dia terbagi kepada 3 bahagian. Ahaduha, yang pertama adalah muhafazatu amri syar'i, iaitu menjaga perkara-perkara syarak. Dia kena jaga urusan syarak. Maksud dia apa? Dia tak boleh meninggalkan solat 5 waktu, puasa wajib Ramadan, bayar zakat, haji dan lain-lain. Ini dia kena buat. Muhafazatu amri syar'i. Benda yang wajib dilakukan. Benda yang dilarang, wajib dijauhi. Jadi, kalau ada orang mengaku wali, ini wali besar, tapi buat perkara yang secara ijma' dia haram. Meninggalkan solat 5 waktu, minum khamr dan lain-lain, maka dia kena tolak. Tak boleh. Jauh-jauh. Jangan, tak boleh dianggap dia sebagai guru mursyid. Ini. Kalau perkara yang khilaf, itu bab lain, tuan-tuan. Contoh dia, ustaz, kenapa mursyid ni dia tak baca Fatihah dalam solat jenazah?
Misalnya, solat jenazah dia tak ada Fatihah. Oh, ini sesat ni, tak ada Fatihah, mana sah solat jenazah? Ternyata dalam mazhab Hanafi, solat jenazah dia tak ada Fatihah. Misalnya, ini khilaf dalam mazhab. Kerana mazhab Hanafi, solat jenazah bukan solat yang seperti solat biasa. Dia seperti doa. Maka mereka tidak ada Fatihah. Mereka yang ada doa. Misalnya dia. Itu tak bolehlah kita sesatkan. Oh, ini menyalahi syarak. Kita kena tinggalkan. Tak bolehlah. Dan ini pembahasan lain. Ini pembahasan perbezaan mazhab. Faham? Yang kita kata muhafazatu amri syar'i, benda yang jelas di dalam agama. Yang pasti. Jangan benda yang khilaf pula dibebankan, tak boleh. Wasaniha ar-ridha'u bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala, iaitu meridai dengan qada dan qadar dan ketentuan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah tuan-tuan. Kita dah ditakdirkan kena COVID ni, kena sabar, redha. Nak buat macam mana? Negara dalam keadaan macam ni. Dan ini yang terjadi, redha. Jangan pula kita tak reda nak lawan Allah. Allah zalim lah, apalah, na'udzubillah min zalik. Tak boleh. Reda segala apa yang terjadi pada kita. Reda. Lalu ustaz, usaha apa kita? Usaha tu untuk buat apa yang kehadapan sesuai dengan syarak. Itu usaha. Reda dengan qada dan qadar. Usaha adalah apa yang kita tak tahu di hadapan. Sesuai dengan syarak, bukan melanggar syariat. Jangan buat usaha, nak usaha kita halalkan segala perkara ni, kita halalkan, kita langgar je syariat tersebut. Tak boleh. Langgar syariat apa? Syariat dah tentukan apa yang betul dan yang salah. Ini dah tentukan. Boleh tak menghalalkan menipu? Tak boleh. Menghalalkan scammers? Tak boleh. Menghalalkan tipu daya? Tak boleh. Menghalalkan makar? Tak boleh. Kita tak boleh buat makar pada orang. Tapi jangan pula kita biarkan orang buat makar pada kita. Itu je. Kita jangan bagi ruang untuk orang buat makar pada kita. Nampak tu? Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat. Hafizakumullah. Ini ar-ridha'u bil qada'i wal qadari. Ar-ridha'u bil qada'i wal qadari. Okey. Dan apa? Wa qismatillah, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Ya Allah bagikan, ya Allah berikan kepada kita. Maka kita kena reda dengan bahagian yang kita dapat itu. Kita reda. Reda ini yang kita dapat. Alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah. Sikit Alhamdulillah. Tak ada, sabar. Wasalisuha tarkur ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Ini paling susah tuan-tuan dan puan-puan. Meninggalkan reda ego kita dalam mencari reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya kita nak, okey, aku nak dapat reda Allah ni, aku nak yang macam ni, tapi yang macam ni jelas adalah ego kita. Ini kita tinggal. Bagi alasan macam-macam, kononnya untuk dapat reda Allah, padahal hakikat dia adalah ego dia. Itu yang dia kena tinggalkan. Tinggal itu nama dia ego. Dia kena lawan ego tersebut. Ego tarkur ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Tinggalkan ego engkau untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua manusia ini diciptakan dengan penuh ego. Penuh ego manusia ini. Beza dia mampu ke kita lawan ego kita. Saya kata terus terang, susah. Wa sa'altani anit tawakkuli. Lalu engkau belah bertanya kepada aku tentang tawakkul, tentang tawakal. Bahasa Arab dia tawakkul lah, masdar tawakkul. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Wa huwa ayyastahkima i'tiqaduka billahi fi ma wa'ada
Iaitu engkau kena betul-betul kukuhkan iktikad engkau pada Allah pada perkara yang telah dijanjikan. Ya'ni an ta'taqida, iaitu engkau beriktikad annama quddira laka, sesungguhnya apa yang telah ditakdirkan kepada engkau, sayasilu ilaika la mahallatah, dia pasti akan sampai kepada engkau. Lebih-lebih lagi, wa inijtahada man fil alami ala sarfihi anka. Lebih-lebih lagi, wa inijtahada, kalau seseorang itu bersungguh-sungguh fil alami, di alam ini, ala sarfihi anka, untuk berpaling daripada engkau, wa ma lam yuktab laka lan yasilla ilaika, dan perkara itu tidak dituliskan bagi engkau, la yasilla ilaika, maka ketahuilah perkara itu tidak akan sampai kepada engkau. Wa in sa'adaka jami'ul alami, walaupun seluruh alam ni telah membantu engkau untuk itu. Maksud dia apa, tuan-tuan? Tawakal ini, engkau kukuhkan hati engkau pada apa yang telah Allah tentukan dan Allah janjikan akan sampai. Jadi kalau Allah kata itu tidak akan sampai, tak akan sampai. Berarti apa? Beriktikad dengan takdir. Sebab itu bahagian daripada ilmu tasawuf yang tertinggi adalah qanaah, menerima. Menerima. Dia dah usaha tak dapatlah. Sebab apa? Kalau Allah dah kata engkau tak dapat, engkau curahkanlah segala daya engkau, seluruh alam telah engkau berikan, dan ternyata engkau tak dapat, itu tandanya Allah menentukan untuk tidak dapat. Nak buat macam mana? Apakah engkau ingin melanggar syariat supaya dapat apa yang engkau egokan tadi? Ini kesalahannya. Contoh dia menghalalkan segala perkara yang haram, seperti menipu, scammers dan lain-lain. Ini nama dia dah langgar ketentuan tadi. Dia dah langgar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai apa yang dia egokan. Dan ini adalah batil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini ego, tuan-tuan. Ini ego. Ini bahaya. Saya kata ni bukan pada tuan-tuan tahu, pada diri saya. Allah, kita zikir, kita ingat, kita muhasabah diri kita. Kita ni yang paling banyak ego. Allah. Kena banyak istighfar. Kerana diri kita ni memang banyak ego. Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita zikir itu untuk kita keluar daripada kegelapan ego kita. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Wa sa'altani anil ikhlasi, dan engkau bertanya pada aku tentang ikhlas. Kau bertanya pada aku tentang ikhlas sekarang. Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah adanya amalan-amalan engkau seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kau buat ni hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Khalas. Bukan kerana perempuan, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta, bukan kerana apa. Tak, kau buat ini semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang susah, teman. Kita nak buat ni, kadang kita ni buat ibadah ni kerana malu, tengok orang tengok kita malu. Itu sebab dia. Solat pergi masjid sebab apa? Malu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab itu guru kami berkatakan bahawa dalam bab solat malam ni sebaiknya solat kat dalam rumah je. Jangan solat kat masjid. Sebab apa? Memang kebanyakannya akan muncul riya. Kecuali melakukan itu untuk tujuan tarbiyah kepada umat supaya istiqamah solat malam. Ada orang tak pernah solat qiyamul, diajak ke masjid dalam program qiyamul beramai-ramai. Tujuannya apa? Mengajarkan cara solat qiyamul. Nanti dia balik, dia pun istiqamah untuk solat qiyamul di rumah. Ini maksud dia. Itu tak apa. Okey. Lalu dia kata apa? Iaitu la yartahu, dia tidak tenang apa qalbuka, hati engkau. Janganlah tenangkan hati engkau bimahamidin nasi, dengan pujian manusia. Kalau pujian manusia, jangan kau rasa sedapnya orang puji aku. Bahaya. Pujian tu bahaya, akan menyebabkan takabur.
Tak boleh, tak boleh. Dia kena, kalau ada orang berjasa astagfirullahalazim, tak ada lah, kau ni jahil je. Kena lawan. Oh, betul-betul. Wala ta'assa bimadhamihim, dan jangan dia rasa putus asa dengan bencian, cacian manusia. Orang caci ni kita terima. Alhamdulillah. Kita live masuk. Tuan-tuan dan puan-puan. Di dunia ini biasalah. Orang itu lidah tak bertulang. Caci maki manusia itu biasa. Lidah tak bertulang. Berbagai caci maki orang rontakan kepada kita. Apa yang kita boleh buat adalah sabar, terima. Dan nasib macam tu. Nak buat macam mana? Itulah dia. Wa'lam, ketahuilah engkau. Imam Ghazali ingatkan. Anna riya'a, sesungguhnya riya' yatawalladu min ta'zimil khalqi. Lahir daripada mengagungkan makhluk. Lahir daripada mengagungkan makhluk. Lahir daripada agungkan makhluk. Ini masalahnya. Bila dia kisah apa yang orang cakap pada diri dia, di situlah lahirlah riya. Dia kisah apa orang akan cakap pada diri. Sebab tu saya secara peribadi berusaha untuk tak ada page rasmi, official page dalam Facebook. Saya berusaha tak nak ada. Sebab apa? Takut terjerumus dalam yatawalladu min ta'zimil khalqi itu. Kita berusaha untuk itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita cuba untuk lawan. Saya berusaha, kita berusaha sama-sama untuk lawan penyakit-penyakit hati ini. Cari guru mursyid supaya dia bimbing kita ke jalan yang benar dan jauh daripada perkara-perkara yang bersifat radha'il ini. Takhalli anir radha'il wa tahalli bil fadha'il. Wa ilajuhu, dan macam mana cara untuk membersihkannya. Ilajuhu, cara untuk membersihkannya. Antarahum musakharil qudrati, iaitu apa? Engkau melihat mereka itu berada di dalam perjalanan atau paksaan ketentuan qadrah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini berlaku kerana apa? Kerana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia puji, ini Allah jadikan dia untuk dia puji aku. Ini adalah takdir Allah. Orang membenci aku, menghina aku, ini kerana Allah dah takdirkan dia untuk menghina aku. Nak buat macam mana? Hilang jawatan, dah takdir Allah hilang jawatan. Nak buat macam mana? Dapat jawatan, alhamdulillah Allah tentukan jawatan tersebut. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini semua datang daripada Allah. Baik buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Inilah cara untuk menghilangkan riya. Ini caranya untuk menghilangkan riya. Wa tahsibahum kal jamadati, dan kau anggap manusia-manusia yang cakap-cakap tu baik atau buruk, semuanya itu seperti jamadat, seperti benda-benda kerah yang tidak ada yang tak ada roh. Jamadat fi adami qudrati isalir rahati wal masyaqqati, di dalam tidak adanya mampu untuk menyampaikan ketenangan dan masyaqqah dan keberatan. Litakhallusa min mura'atihim, supaya selesai atau bersihlah dari menjaga mereka. Maksud dia apa? Jadi sampai dia tak perlu nak jaga apa orang kata. Dia tak perlu nak kisah apa orang anggap. Dia tak perlu dah, kerana apa dia yang penting, apa yang Allah Subhanahu wa taala nilai kita, itu yang penting. Kerana semuanya berada dalam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia Imam Ghazali rahimahullah. Masya-Allah, saya terus terang tuan-tuan dan puan-puan. Setiap kalam Imam Ghazali yang saya baca, saya menemukan rahsia. Ad-Durrah. Saya bagi tahu, saya mengaji kitab ini ketika saya di pondok dulu. Itu dah mengaji kitab ini. Iaitu tahun 90-an akhir, 2000 awal. Jadi saya cuba ngaji dengan keluarga saya juga kitab ini. Tapi saya ngaji, ada je setiap kali saya baca menemukan kemanisan ilmu itu sendiri. Dan bila saya mengajar kitab ini, dah berapa kali khatam dah. Pun saya setiap kali saya mengajar, ada kemanisan, ada hikmah, ada durrah intan yang saya dapat, yang tidak saya dapatkan sebelum ini.
wa mata tahsibuhum zawil qudratin wa iradatin. Bila-bila engkau menganggap mereka memiliki kudrah dan iradah, lan yab'uda, tidak akan menjauhkan angka daripada ar-riya'u. Riya tidak akan menjauhkan engkau daripada riya. Maksud apa? Perkara tersebut tak dapat menyebabkan engkau jauh daripada riya. Berarti jangan kita melihat apa kehendak manusia. Kita kembali bahawa segala sesuatu di bawah lambaian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita dah pukul 10 pagi. Jadi sudah habislah waktu saya untuk pengajian atau bacaan kitab Ayyuhal Walad ini, dengan harapan insya-Allah kita boleh istiqamah dalam ilmu dan amal. Saya iktifak, saya habiskan pengajian saya dengan setakat ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.